anak-anak, ni Cikgu Vani. Kita mulakan pelajaran kita ya. Okey, selamat bertemu kembali anak-anak. Dah habis raya, kita akan masuk topik seterusnya. Tapi topik seterusnya cikgu tak masuk topik 4 kali ni. Kita dah habis topik 3, kuasa 2, kuasa 3 semua kan hari tu, punca kuasa 2 dan punca kuasa 3. Hari ni cikgu nak terus lompat ke topik terakhir kita. Okey, I'm going to jump straight to our final topic. Okey, namanya adalah topik Topik ini adalah topik Theorem Pythagoras atau dalam bahasa Inggeris. Okay, in English we call it as the Pythagoras theorem. Alright. In this topic, the main important thing you have to know is this. What is this called? This shape. Okay, apakah nama bentuk ini? Okay, sekiranya kamu masih ingat, ini adalah segitiga bersudut tegak. In English we call it as a right angled triangle. Right angled triangle. Okey, sudut tegak apa, macam mana kamu tahu segitiga itu adalah sudut tegak ke sudut apa ke? Okey, kalau kamu nampak kotak kecil ni, okey, di satu sudut dalam sudut segitiga ni, okey, maka segitiga ini automatik kita namakannya sebagai sudut segitiga bersudut tegak. Okey, sudut tegak nilainya adalah 90 darjah. Okey, a right angle triangle will have this small box at the corner and the value is 90 degree. Okey, kenapa kita harus tahu sudut tegak? Okey, sebab benda ni pentinglah dalam topik ini ya. Sebab satu perkara kita akan cikgu akan perkenalkan kepada kamu dalam topik ini. Okey, first of all, you don't know what is theorem Pythagoras, right or not? But never mind, we move on. Kita akan tengok satu demi satu. Okey, one by one we will see all the terms. Okey, hypotenuse. Hypotenuse atau dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai hypotenuse. Hypotenuse. Okey, di bawah, okey, subtopik yang pertama adalah hypotenuse. Okey, dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai hypotenuse. Apa-apa cikgu panggil kamu terima je lah sebab cikgu sedang ajar dua kelas dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Okey, so pertama sekali dalam segitiga kamu harus tahu untuk kenal pasti segitiga itu adalah segitiga bersudut tegak atau tidak. Bagaimana kamu akan kenal pasti? Dengan adanya benda kotak di sini. Okay, when you see this box, you know that this is a right angled triangle dan nilainya adalah 90 darjah. Nilai kamu tak perlu kisah. Okay, nilai kemudian mungkin bila kamu dah besar nanti kamu akan gunalah nilai di situ. Tapi untuk sekarang kamu hanya perlu tahu ini dan kamu perlu cikgu akan perkenalkan kepada kamu hypotenuse. Okay, hypotenuse ni senang sahaja. Apa itu hypotenuse? Hypotenuse adalah satu garis yang paling panjang dalam segitiga bersudut tegak. Okay, the longest apa? The longest, okay, the longest line. Okay, which length is the longest one in this? Length mana? Okay, garis mana? Panjang mana yang paling panjang? Okay, kita ada A, kita ada B, kita ada C. Cikgu labelkan saja A, B, C. Dan garis yang paling panjang itu adalah hypotenuse. Okay, the longest one is, the longest line in here is called as hypotenuse. How do you know? How do you know which is the longest one? Okay, cara untuk kenal pasti, inilah kata kunci kamu ya. Inilah kunci kamu. This is the key for you to know. Nampak saja benda kotak ni, selalunya kamu bulatkan sebab right opposite of this box, okay, bertentangan dengan kotak kecil ini. Okay, garis bertentangan. Selalu ingat ya. Langkah pertama, jangan confuse, sangat senang benda ni. Kamu nampak je kotak kecil ni, kamu just bulatkan dan anak panah bukan ke bawah, minta maaf, anak panah ke atas. Okey, anak panah ke atas ini menunjukkan satu garis yang paling panjang. So, label hypotenuse untuk segitiga ini adalah B. Faham tak? Okay, faham Very simple. Okay, the hypotenuse for this triangle is B. Jika diberi nilai, contoh cikgu bagi nilai dekat sini 3, bukan C ya. Sini adalah 3, sini adalah 4, sini adalah 5 cm semua dalam cm. Okay, yang mana satu adalah paling panjang? Definitely by value, you know 5 is the longest one, right or not? Okay, dengan melihat pada nilainya kamu tahu 5 adalah paling panjang. Cikgu sedang ajar untuk kenal pasti hypotenuse. To identify hypotenuse, even kalau tak bagi nombor-nombor di sini, kamu mesti boleh kenal pasti. Bagaimana? Tengok botak pula dah. Tengok kotak ni bertentangan dengan kotak ni adalah garis yang terpanjang and that is called as hypotenuse. Itu dipanggil sebagai hypotenuse. Okey. Alright, faham ya? Okey, sekiranya cikgu lukis sahaja, kita turun ke bawah sikit.
Soalannya adalah kenal pasti. Kenal pasti. Cikgu labelkan sebagai H. H adalah hypotenuse lah. Okey, H. Cikgu harap kamu tahu apa tu H. H adalah hypotenuse. Cikgu bagi short form sikit. Okey, short form sikit, malas nak tulis panjang-panjang. Kenal pasti hipotenuse ataupun hypotenuse untuk rajah di bawah ini. Contoh ini adalah contoh. Okey, kita lihat gambar rajah pertama. Okey, di sini cikgu ada kotak dia. Dan cikgu label, tadi label cikgu di tengah di tengah. Sekarang cikgu nak label dekat sini, di bucu. A, B dan C. Cikgu labelkan di bucu. Ini bucu A, bucu B, bucu C. Okay. If you can see, this is A. I'm labeling right here. Okay. No more like last time. In the middle. Tidak cikgu label. Adalah sangat penting untuk kamu lihat di mana labelnya berada. Kalau di tengah, cara tulisnya hanya B. Okay. Jika di tengah, cara tulisnya adalah hanya B. Tapi kalau di bucu, cara menulis hypotenuse adalah berbeza sedikit. Bagaimana? Tengok sini Okey, pertama sekali cikgu beritahu apa tadi? Kamu kena bulatkan kotak. Okey, you have to circle the box and you have to draw one arrow. Okey, opposite to the box. Okey, bertentangan dengan okey, di mana cikgu tadi terganggu sekejap. Okey, you have to see this and you have to check the opposite. This is the longest line. Ini adalah garis yang paling panjang dan garis yang paling panjang itu kita panggil sebagai hipotenuse. Okey, hipotenuse. Okey, tapi sekarang macam mana kita nak labelkan hipotenuse itu? Okey, bagaimana? How do we label the hypotenuse? Tadi sangat senang je. Kita tulis sebagai B ataupun kita tulis sebagai 5. Sekarang dekat tengah tak ada apa-apa lah cikgu. Macam mana kita nak tulis? Garis ini diwakili oleh bucu-bucu di tepi tu. Ini bucu A, ini bucu C. So the answer is AC. Tulis bersama-sama. Faham Sangat senang kelas. Jangan kamu kata tak faham topik ni. Sangat senang. Dan untuk menguasai topik ini, kamu perlu pandai dalam topik kuasa 2, kuasa 3 hari tu. Okay, in that topic I see tak ada ramai yang dapat skor yang dalam kuis, dalam ujian cikgu bagi tu, skor kamu sangat tidak memuaskan cikgu. I really hope that you will do it again lah. Okay, and fahamkan. Kalau tak faham, message cikgu. Okay, apa lagi cikgu boleh buat? Kita dah tak boleh bertemu muka disebabkan PKP ni. So macam nak ajar? Inilah cara. Just message me, personal message me kalau ada apa-apa kamu nak tanya. Okay, I have another question here. Question number 2. Here is a triangle. Minta maaf, I'm not using the, what is that? Ruler. Cikgu tak guna ruler kamu janganlah buat macam tu. Cikgu satu tangan duk pegang phone ni. Okay, susah nak pakai ruler. Okay, sorry ni garis. Semua ni adalah garis lurus. Garis yang lurus. Okay, here is S, here is R, here is Q, and here is P. Okay, soalan yang sama, kenal pasti hipotenuse. Okay, identify the hypotenuse. Tapi dekat sini ada berapa segitiga kamu nampak? Segitiga bersudut tegak ni. You can see 2. Right or not? Okay, benda pertama yang cikgu nasihatkan kamu adalah bulatkan kotak. Okay, circle the box, draw the what? The arrow. Okay, yang pertama sekali kamu nampak di sini. So, bacanya bagaimana? Bucu-bucu tu adalah PR. Okay, dan kita ada lagi satu di sini. Bulatkan sekali lagi dan lukis anak panah, draw an arrow there, and you will see another letter here, P and Q. Dan PQ. Finish. Jangan sekali-kali kamu tulis begitu. P, R. Ataupun P dan R. Tak nak. Ini semua salah. Okay. I want you to write without anything in between. No comma, no anything. No N. Tak ada apa-apa dekat tengah. P ini namanya PR. Ini namanya PQ. Begitu sahaja. Faham? Bagus. Okey, kita akan sambung dengan yang seterusnya, hubungan antara. Okey, perkara pertama yang kamu belajar tadi adalah untuk kenal pasti hipotenuse, H, hipotenuse. Just now you learn how to identify the hypotenuse. Now I'm teaching you another thing, which is state the relationship between the lengths of sides of this is triangle, a right angle triangle lah, cikgu short form je kat sini. Okey, hubungan antara panjang sisi. Kamu perlu nyatakan, cikgu terlupa kat sini. Nyatakan hubungan antara panjang sisi bersudut tegak. Sisi apa? Sisi segitiga bersudut tegak.
Okey kelas, untuk cari hubungan. So, apa tu hubungan? Kalau kamu dah kenal apa tu hipotenus, apa yang cikgu nak beritahu seterusnya akan jadi senang. Okey, pertama sekali cikgu nak lukis satu segitiga bersudut tegak. First of all, I'm going to draw a right angled, triangle. Okey, cikgu dah letak kotak kat sini. Ini menunjukkan segitiga ini adalah segitiga bersudut tegak. Okey, cikgu nak labelkan. Labelkanlah apa-apa pun tak apa. Contoh cikgu nak bagi P, Q, R, nama untuk bucu-bucu segitiga ini, segitiga bersudut tegak ini. Okey, faham sampai sini? Cikgu tak buat apa pun. Ini adalah soalan dan gambar aja yang diberikan dalam soalan, dan dia suruh kamu nyatakan hubungan antara panjang sisi. Kita ada satu sisi di sini, satu sisi di sini, dan ada sisi dekat sini. Okey, kita nak tulis hubungan. Okay, remember we're going to write the relationship between the lengths of sides. Okay, kita nak tulis hubungan antara panjang sisi dalam segitiga bersudut tegak ini. Bagaimana nak tulis? Okay, pertama sekali, yang mana satu hypotenuse? Which one is hypotenuse? Okay, ingat lagi apa yang cikgu ajar tadi? Bulatkan kita punya kotak, lukis satu anak panah menentang daripada kotak itu, bertentangan arah ya. Kemudian kita perlu tulis nama garis ini. Apakah nama garis ini? What is the name of this side? It is called PR. Pandai kamu. Okey, PR. Tapi kali ni PR ni kita kena letak kuasa 2. Cikgu, kuasa 2 pula dah masuk dalam ni. Ya, memang ada kuasa 2 dalam topik ini. Tapi percaya, benda ni sangat senang kalau kamu dah mahir. Okey? Very simple actually. So PR kuasa 2. Tuliskan dahulu hypotenuse-nya. Bagaimana kamu nak kenal pasal hypotenuse? Bulatkan kotak, bertentangan arahnya, nama, length, okey, sisi yang menentang arah ini dipanggil sebagai hypotenuse. Tulis di sini kuasa 2 sama dengan, bila kita nak tulis hubungan, when we want to write a relationship, there must be an equal sign. Perlu ada hubungan. Macam mana kamu nak tunjuk hubungan, mesti kena ada sama dengan. Okey, lepas tu kita dah tulis yang ini. Lepas tu kamu tulislah dua sisi lagi kan. Tulis mana-mana dulu. Kamu nak tulis PQ dulu pun boleh, QR dulu pun boleh, ikut suka kamu. Katakan saya nak tulis PQ dulu. Masih kuasa 2 tambah dengan apa lagi tinggal? QR. Okey, kuasa 2 juga. Kena tambah ya. So, sisi yang paling panjang ataupun hypotenuse, kuasa 2 benda tu, kamu akan dapat sama dengan sisi yang pendek, kuasa 2, tambah dengan sisi yang pendek lagi satu, kuasa 2. Contoh sekarang, kalau cikgu letak nombor katakan, cikgu tak nak letak huruf-huruf, memeningkan kepala otak kan. Jadi, cikgu nak letak nombor, nak lukis terbalik pula lah. Okey, cikgu letak di sini. Contoh cikgu nak letak 6, cikgu nak letak 8. Tengok sini nampak pendek sikit daripada sini kan? Jangan kamu tertipu dengan lukisan. Okey, lukisan saja dia boleh bagi panjang daripada nilai sebenar. Okey, saja nak confusekan kamu. Okey, ini adalah cm dan sini panjang ni katakan kita tak tahu berapa. Cikgu sedang kaitkan dua subtopik bersama. Ini adalah cara menulis hubungan tadi. Okey, ini sebelum kita tulis hubungan, cikgu nak ajar kamu cara untuk mencari satu nombor tertinggal di tengah. Okey, satu nombor tertinggal tu. Okey, macam mana nak cari satu nombor tertinggal ni? Okey, kita tengok Seperti biasa, bulatkan kotak dan kita akan lukis anak panah. Apa yang ada di sini? Huruf X. Huruf X ini perlu dikuasa 2 kan? Sama dengan, sama macam atas Tengok cara cikgu tulis adalah sama dengan atas. Sama dengan, mana pendek, mana-mana satu Ni 2 ni mesti pendek lah. Lebih pendek daripada ini. Itu maksudnya. Okey? Katakan cikgu nak tulis 8 kuasa 2. Simbol tak payah tulis CM ni tak payah abaikan. Okey, lepas tu kita ada 6 kuasa 2. Okey, tekan kalkulator kalau kamu rasa susah sangat nak buat benda ni. 8 kuasa 2. Okey, kalau ada dalam otak kamu, senanglah kamu nak bagi nilainya. Okey, just press calculator if you think it's really hard for you to figure out the answer. 6 kuasa 2 jawapannya lah 36. Okey, sekarang kita masih tak tahu nilainya. Turunkan. Sekarang tekan calculator lagi kalau kamu tak tahu apa nilai. Bagi 64 tambah 36. Jawapannya lah 100. Okey, sekarang kita dah dapat satu nilai. Okey, di sini kita ada X kuasa 2.
But here it's written only X. Kita nak nilai hanya X ini. Kita nak kenal pasti berapa nilai X ini supaya kita dapat tulis hubungan. Tapi di sini dalam soalan ni ada X kuasa 2. Kita perlu matikan kuasa 2 tu. How do we kill this square? Okay. Cara untuk matikan pedang dia adalah punca kuasa 2. Mereka ni bermusuhan ya. Okay. Kamu letak pedang ni, dia mesti akan mati. Okey, dia kena tikam dengan pedang punca kuasa 2 ni. Kiri kamu letak, kanan pun perlu letak. Kalau tak dia cacat, dia terangkat begitu. Okey, dia kena seimbang begini. Jangan terangkat macam tu atau macam ni. So, sini letak, sini pun kamu letak. Okey, bila dah letak dua-dua belah, ini tak ada apa kamu nak buat. Tunggu dulu, sini kita tengok. Pedang kuasa, mati. Dia orang tikam satu sama lain, dah mati dah dua orang. Tinggal X orang. Okey, bahagia kehidupan. Alright, 100 punca kuasa 2 bagi 100. Okay, the square root of 100. If you don't know, you can press your calculator. Okay, anda boleh tekan calculator kalau tak tahu berapa kali berapa dapat 100. Nombor yang sama. 10 kali 10, jawapannya adalah 10. Okay, 10 cm. Jadi di sini adalah 10. Betul tak? Okey, kembali kepada sini Macam mana cara tulis kalau telah diberikan? Macam mana kita nak tulis hubungan antara 10, 6 dan 8? Yang mana paling panjang? Tengok sini, yang mana paling panjang? 10. Okey, kembali kepada menulis hubungan 10 kuasa 2 sama dengan berapa? 8 kuasa 2 tambah dengan 6 kuasa 2. Okey. Katakan kamu tak percaya apa yang cikgu beritahu. Cuba kamu buat. 8 kuasa 2 berapa? 64. Betul? Tambah dengan 6 kuasa 2 berapa? 36. 64 dengan 36 berapa tadi? 100. Sini 100. 10 kuasa 2 berapa? 100 juga. 100 sama tak dengan 100? Maka apa yang kita buat adalah betul. Okey? Ingat, kamu tak payah merapu semua ni. Bila dia suruh kamu buat hubungan, okay, when question is asking you to state the relationship, just check on the box, the opposite line, okay? The garis bertentangannya kamu tuliskan di sini. Dahulu kuasa 2 kan benda tu sama dengan yang kemudiannya 2 garis lagi. Okey, 10 kuasa 2 sama dengan 8 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. Okey, finish. That's all untuk hubungan. Senang, jangan miss out sangat senang. Okey kelas, kita sambung sikit lagi. Okey, ini cara untuk hitung nilai X. Cikgu add one sikit tadi. Yang tadi kita buat tu, yang ini. Okey, inilah kalau soalan minta kamu hitung nilai X, begini kamu buat kan? Okey, kalau soalan suruh kamu tulis hubungan, beginilah cara kamu tulis. Okey, jangan miss out Selalunya dalam hitung nilai X baru ada jalan kerja yang panjang. Okey, if they ask you to write the relationship, tulis hubungan, tak ada panjang-panjang. Selalunya pendek begini je. Apa kuasa 2 yang paling panjang sama dengan pendek kuasa 2 tambah pendek kuasa 2. Itu sahaja untuk hubungan. Okey? Sorry lah, cikgu ter-advance sikit. Okay, datang bagi kamu untuk cara hitung nilai X. Sekarang kamu dah ada ilmu. Bolehlah kita sambung dengan senang untuk yang seterusnya. Okay, alright. Mari kita lihat satu lagi contoh. Contoh lain daripada tadi sikit lah. Okay, sekarang cikgu letak X di sini. Sini 24 cm. Sini 26 cm. Okay, sini X cm. Tak tahu berapa nilai X. We don't know what is the value of X. Kalau kamu perhatikan X di tempat lain sekarang tadi dalam soalan tadi X di tempat hypotenuse. X di tempat hypotenuse. Soalan cikgu tadi. Okay, X di tempat hypotenuse Jika kamu lihat balik, X di tempat, tengok opposite than the box. Okay, ini adalah X. X adalah hypotenuse. Tapi sekarang jika anda lihat, bulatkan kotak kita. Okay, where is the arrow? It's showing 26. It's no more X. Okay, X berada di tempat lain. Jangan kamu terkeliru, ambil letak je X dulu. Cikgu suruh letak X dulu kan? Oh tidak. Okay, kamu sentiasa, kunci kamu adalah ini. This is your key. Check on the box, the opposite. Kamu perlu tulis dahulu. Kuasa 2 sama dengan yang pendek 24 kuasa 2 tambah yang lagi 1 kuasa 2. Faham Yang ni putar belik sikit. Okay, I hope you understand. Okay, 26 ni jawapannya adalah 676. Kalau kamu tekan calculator, kamu akan dapat jawapannya. Okay, if you don't know how to press calculator, please PM cikgu.
Okey. 24 kuasa 2 jawapannya adalah 576 tambah dengan X kuasa 2. Okey. Alright Sekarang cikgu letak 676. Ini tambah di sini. Betul tak? Kalau tiada apa-apa nilai di sini, maksudnya ada tambah. Okey, tambah ingat, kalau tiada tambah atau tolak, maksudnya ada tambah kat depan. Ini kita anggap sebagai satu jambatan. Bila kita nak melangkah. Okey, we want to jump over the bridge. Okey, ini adalah jambatan ini adalah bridge, this is a bridge. Kita nak lompat bridge ni. Bila kita nak lompat, tiba-tiba dia akan tertukar jantina. Okey, kalau sini tambah, dia datang sini. Jangan cakap kuat-kuat dia akan jadi tolak. Tukar jantina. Kalau sini perempuan, tiba-tiba datang sini jadi lelaki. Jahatnya dia. Okey, memang begitu adanya. Okey, kamu ingat macam itulah seronok-seronok kita baru kita boleh ingat. Okey, kalau tambah datang lompat melalui jambatan, dia akan jadi tolak. Tolaklah. 576. Tulis balik jambatan tadi. Apa yang lagi tinggal di sini? X kuasa 2. Okey, kalau kamu tolak, what is the answer you will get? 100 sama dengan X kuasa 2. Tengok, setiap kali ingat huruf kamu perlu berada di belah sini. So, kita tukar saja. Okey, kita tukar. Tak ada tambah, tak ada tolak, tak ada darab, tak ada bahagi. Sebab kita ambil benda ni, kita campak kat sini. Kita ambil ini, campak kat sini. Tak ada penukaran apa. Dia balance. Dia masih lagi, dia punya jongkak-jongkik dia masih lagi balance. Masih lagi seimbang orang kata. X kuasa 2 sama dengan 100. Tak perlu letak tambah, tak perlu letak tolak, apa pun tak payah. Sebab at the end, dia akan jadi cancel balik benda tu. Tak faham apa yang cikgu cakap? Macam ni lah. Sini katakan cikgu letak Adam dekat sini. Sini Ahmad. Sekarang cikgu nak sini apa nama? Sini nama, bagi satu nama. Katakan nama dia lah Badrul. Sini Ahmad, sini Badrul kan? So sekarang cikgu nak terbalikkan. Badrul mai sini, Ahmad mai sini. Tadi seimbang je. Sekarang Badrul mai sini, Ahmad mai sini. Masih seimbang kan? Jadi tak perlu ada apa-apa penukaran simbol tambah atau tolak. Sebab dia masih seimbang. Kita letak tukar suka sama suka. Boleh Okey, sekarang kita nak matikan kuasa 2. Letak punca kuasa 2. Pedang dia adalah punca kuasa 2 untuk bunuh kuasa 2. Bila kiri letak, kanan pun letak. Kalau tak, jongkak-jongkik dia akan terangkat sikit. Jadi tak seimbang. Okey, sini cancel. Tinggal X sahaja. Jawapan ni tekan kalkulator dapat 10 apa? 10 cm. Jawapan untuk X adalah 10 cm. Dah selesai. Cikgu harap kamu faham. Okey, kita sambung sikit lagi Ini contoh sambungan daripada tadi tapi dia kompleks sikit. Okey, tadi ada satu je segitiga untuk selesaikan. Sekarang ada dua segitiga untuk kamu selesaikan. Okey, sama macam tadi. Jangan panik. Jangan kamu rasa, alah cikgu susahnya banyak sangat gambar raja dia. Ada dua lah pula. It's okay, don't worry. We do it slowly. Okey, lihat. Cikgu tertinggal sesuatu. Yes, cikgu tertinggal kotak ada satu. Kalau ada dua segitiga, mesti kena ada dua kotak. Okey, okey, kita ada X ni tak ditulis. Kita tulis sendiri X di sini. Okey, tak diberikan panjang ni. So, kita cari X ini dulu. Okey, kita tulis X ini dulu. 8 ni cantik, 6 ni cantik. Ini kita tak tahu. Jadi, kita cari dahulu. Okey, seperti biasa, bulatkan. Apa dia punya opposite adalah X sama dengan 6 kuasa 2 tambah dengan 8 kuasa 2. 36 tambah 64 sama dengan X. Terlupa kuasa 2. Dapat 100 di sini. Macam mana nak matikan kuasa 2? Kita letak punca kuasa 2. Jadi sini pun kena seimbang. Mati tinggal X. Jawapannya adalah 10. Tadi kita buat banyak soalan yang sama kan? X adalah 10. Jadi kita dah tahu sini adalah 10. Sini kita dah tahu. Ini kita tak tahu. PQ. Dan dia memang suruh cari PQ. Calculate the value. Minta maaf. Kamu perlu ada perkataan ini. Hitung nilai PQ. Cikgu nak cepat sangat tadi. Cikgu tertinggal perkataan itu tadi. Okey. Okey, di mana cikgu tadi? Maaf tergendala sekejap. This is PQ. Kita letak satu huruf untuk dia. Katakan huruf Y. Tadi X, ini Y lah. Nak bezakan kan? Okey, seperti biasa kita bulatkan kotak tu. Dan bertentangan dengannya adalah apa yang kita boleh lihat. 15 kuasa 2 sama dengan X ini kita dah tahu nilai. Nilainya adalah 10 kuasa 2. Nasib baik kita carikan. So, setiap kali kamu lihat, bila ada dua sisi, when there are two sides given,
then only you can find the third one. Kalau katakan tadi straight away kamu nak cari segitiga ni. Okey, jadi kita namakan sebagai y lah. Oh, di mana cikgu tadi beritahu pasal segitiga kan? Kalau diberi dua sisi, kamu lebih baik kamu kira sisi ketiga. Jangan kamu terus lompat nak cari sisi ni pula. Okey, katakan ini tak diberi. Tengok sini ini pun kamu tak tahu, sini pun kamu tak tahu, straight away kamu nak cari macam mana? Segitiga ada 3 sisi, kalau sekurang-kurangnya satu tak bagi kamu boleh cari. Tapi kalau dua-dua tak ada, kamu nak terus cari, macam mana kamu nak cari? Memang tak boleh. Jadi kamu kena pandai sikit. Okey, cari segitiga yang ada 2 sisi diberi, cari sisi ketiga. Sini dah dapat, dah ada 2 sisi, baru cari sisi yang ketiga untuk segitiga yang lagi satu tu. Okey, this is y square. Jawapan di sini adalah berapa? Berapa jawapan di sini? 1, 2, 5. Betul. 100. Here is y. Okey, seperti biasa sini ada tambah ya. Kenapa sentiasa cikgu letak tambah untuk nombor yang kita nak bawa lompat je kita letak simbol dia. Ni semua tak payah letak. Okey, kita letak tambah. Sekiranya tak ada apa-apa, mesti tambah lah. Kalau tolak, dia akan sedia tulis dalam soalan. So, nombor ni kita nak bawa lompat ke sini. Tadi tambah, dia akan tukar jadi tolak di sini ya. Cikgu harap kamu faham ya. Kalau tambah, dia akan tukar jadi tolak. Kalau tolak, cikgu tulis di sini. Kalau tambah, dia akan jadi tolak. Kalau tolak, dia akan jadi tambah. Kalau kali, dia akan jadi bahagi. Kalau bahagi, dia akan jadi darab. Okey, begitulah dan seterusnya. Okey, inilah satu tips untuk kamu. Alright. So, tinggal lagi y kuasa 2 di sini. Jawapan bagi ini adalah 20 berapa? 125 tolak dengan oh maaf ya, tadi adalah 225 bukan 125. 225, 15 kuasa 2. Cikgu tersilap sikit. Okey, 225 tolak 100 akan dapat 125 sama dengan y kuasa 2. Kita terbalikkan tempat dia. Y kuasa 2 dapat 125. Matikan kuasa 2, letak punca di dua tempat. Dapat punca kuasa 2 125. Dan soalan ni dalam punca kuasa 2, kalau kamu yang jenis yang hafal, memang tak ada 125 dalam punca kuasa 2. Maka kamu tekanlah kalkulator, kamu akan dapat jawapan dalam tempat perpuluhan. Jangan panik, tulis saja. Dan selalunya tempat perpuluhan kita akan ambil adalah 2 tempat perpuluhan. Ramai yang waktu kuasa 2 hari tu kamu mesej cikgu tanya macam mana cikgu nak buat 2 perpuluhan. Katakan jawapan sini nota tambahan di sini. Cikgu nak contoh sikit. Okey, katakan jawapan yang kamu terima adalah 9.1823675 berapa pun lah. Okey, dan setiap perpuluhan selalunya kita akan ambil jawapan 2 tempat perpuluhan sahaja. So 1, 2 di sini kamu gariskan. Lepas kamu garis, kamu tengok nombor sebelah dia. Sebelah ni jangan tengok sebelah sini. Nombor ini sekiranya nombor ini bernilai 5, 6, 7, 8 atau 9, maka di sini kamu perlu tambah 1. Okey, sekiranya lah. Okey, kita tukar soalan. Kita tulis sini 6. Okey, 9.186 bla 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 bla. Sini dah lebih daripada 5, maka kamu kena tambah 1. Jadi jawapan dia akan jadi 9.19. Okey. Okey, kita kekal kepada soalan tadi 9.1823675. Sekarang kalau kita lihat di jiran dia lah tak ada dalam senarai ni. Maksudnya dia adalah kurang daripada 43210 dalam kategori itu. Maka sini kamu tak perlu buat apa-apa, jawapannya hanya 9.18 sahaja. Sama di sini ya. Okey. Kamu ujilah macam mana nak buat. Kamu tengok jawapan mesti kena siap. Ni ialah jawapan dia. Cikgu harap kamu faham. Kalau masih tak faham, kamu mesej cikgu ya. Okey, satu lagi tips cikgu nak bagi. Okey, ini adalah tips tambahan sahaja. Tri rangkap Pythagoras. Or in English we call it as Pythagorean triplets. Okey, apa maksudnya benda ni? Okey, selalunya kita ada katakan segitiga bersudut tegak saja cikgu lukis tak cantik supaya kamu akan pelajar takkan tahu di mana adalah hipotenusnya. Okey,
Kalau cikgu lukis macam ni, kamu boleh keliru ya. Yang mana satu hypotenuse? So kamu kena pandai tahulah. Okey, kotak di sini bertentangan dengan dia adalah hypotenuse. So kalau di sini adalah 3, 4, 5. Benda ni kan, nombor-nombor ni kan tadi kita belajar tu, ini kita panggil sebagai trirangkap Pythagoras. Or in English we call it as Pythagorean triplets. Okey, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Okey, ni jawapan. Katakan cikgu tutup jawapan ni. Kalau kamu tahu benda ni 3, 4, 5, automatik kamu tahu tanpa melakukan apa-apa jalan kerja, kamu dah tahu sini adalah 4. Kalau cikgu tutup sini 3, 4, 5 kan, kamu tahu automatik sini adalah 5. Kalau cikgu tutup sini, kamu tahu benda yang tertinggal adalah 3. Okey. Okey, dia ada 4 type, we call it 4 types. Ini type 1, jenis 1, jenis kedua nombornya adalah 5, 12, 13. Jenis ketiga adalah 7, 24, 25. Jenis keempat adalah 8, 15, 17. Apa benda cikgu merapu ni? Okey. Jenis maksudnya inilah nombor-nombor di sini. Katakan 3, 4, 5 tadi kan. Dan kita hanya ada 4 jenis. Cikgu tak tahu macam mana nak explain. Okey, for example, dari sini cikgu boleh terbitkan banyak nombor dari sini. Ini adalah asas. Contoh, cikgu nak kali 2. So setiap satu nombor kamu kali 2. 3 kali 2 6. 4 kali 2, 8. 5 kali 2, 10. Nombor lain yang boleh mungkin muncul. Sini cikgu boleh letak 10. Sini cikgu boleh letak 8. Apa nombor yang tertinggal? 6. Bagaimana? Takkan kamu nak hafal setiap nombor, kan? Jadi kamu just hafal 4 nombor ini. Seterusnya kamu tengoklah. Kalau 8, kali 2 kan 8. Sini 10 kali 2, 10. Sini automatik 3, 4, 5. Mesti kali 2. Sini 6. Okey? Faham so katakan cikgu nak kali 3 sekarang. Kali 3. 3 kali 3 9. 4 kali 3 12. 5 kali 3 15. Macam itulah dan seterusnya. Berapa kamu nak kali pun boleh. Nak kali dengan 10 pun boleh. 30, 40, 50 jawapannya. Sama lah. Sini pun sama. Cikgu nak kali dengan 2 katakan. Jawapan 10, 24 dengan 26. Dan seterusnya yang lain-lainnya. Okey. Okey. Yang terakhir adalah ini. Mari kita lihat. Seorang ahli bomba menaiki tangga untuk menyelamatkan cikgu tak perkenalkan lagi. Ini adalah subtopik terakhir. Bukan subtopik terakhir, kita ada lagi satu. Belum akhir lagi, tapi kita akan lihat yang ni. Penyelesaian masalah, solving problems. Okay, I don't have questions in English here. Please refer to your textbook. I'm so sorry, cikgu sedang kejar masa. Okey, tak dapat nak salin dalam bahasa Inggeris. Okey, seorang ahli bomba menaiki tangga untuk menyelamatkan seorang kanak-kanak yang terperangkap di tingkat 3. Okey, tengok ahli bomba ni, dia sedang menaiki tangga untuk menyelamatkan seorang kanak-kanak. Kanak-kanak ada dekat sini Dia terperangkap dekat sini. Terperangkap di sini. Apa yang terjadi lagi? Yang ditunjukkan dalam gambar raja, kedudukan tingkat itu dari tanah mengufuk ialah 6 meter. Okey, 6 meter. Di mana ada mengufuk tu apa? Siapa tahu apakah itu mengufuk? Ada 2 perkataan yang kamu perlu tahu, iaitu satu adalah ada 2 perkataan yang kamu perlu tahu. Cikgu nak tulis di mana? Cikgu tulis kat sini. Ada 2 perkataan. Satu adalah mengufuk, satu adalah mencancang. 2 perkataan ni saja cikgu nak perkenalkan perkataan ini. Tak ada kena-mengena dengan topik ini, tapi kamu baguslah kalau kamu tahu. Mengufuk. Kamu tengok macam mana kamu tulis huruf F. F begini kan? Tengok di sini. Ada panjang kot sini. Tapi kalau mencancang semua straight je, dia melurus ke atas. Betul? Jadi mengufuk maksudnya begini, mencancang maksudnya begini. Faham ya? Okey. Jadi kamu tahu apa maksudnya mengufuk? Sini ke sini. Kita lukis balik segitiga ni. Nampak tak segitiga? Segitiga tangga. Yang terlebih. Segitiga. Sini adalah budak tu. Sini bomba sedang naik. Sini tanah. Kedudukan tingkat dari tanah. Kedudukan cikgu baca tersilap ke? Mari kita baca sekali lagi. Seorang ahli bomba menaiki tangga untuk menyelamatkan seorang kanak-kanak yang terperangkap di tingkat 3 yang terbakar seperti yang ditunjukkan dalam raja. Kedudukan tingkat itu dari tanah. Dari tanah, dari sini. Kedudukan tingkat itu dari tanah. Mengufuk ialah 6 meter. Jadi ke sini ke sini. Apa pendapat kamu? Okey, kita sambung balik. Mungkin ada kekeliruan di sini
Okey, mengufuk ni sebab sepatutnya mengufuk adalah kat sini kan. Tapi kalau kamu baca elok, katakan kamu tak faham perkataan ni, ayat ini, kamu tinggalkan dahulu. Kaki tangga dari dinding. Dari dinding, mana dinding? Sini dinding. Tangga dekat mana? Di sini. Kaki tangga dari dinding bangunan. Sini dinding, sini kaki tangga. Berapa? 4.5 meter. Berapakah panjang tangga? Tangga di sini. Sini yang tak tahu, X. Okey. Jadi automatik dari tanah tingkat itu ni, tingkat ni sampai tanah adalah 6M. Mungkin perkataan ni mereka salah tulislah. Kenapa mengufuk dan tiba-tiba begitu pula. Okey, mungkin cikgu yang salah, tak tahu. It's okay, tapi kalau melihat semua keyword-keyword lain, kita tahu beginilah caranya ya. Okey. So kita perlu selesaikan X seperti biasa. Sinilah kamu punya. Nampak kan? Sudut tegak. Memang tegak kan? Sini. Sini sepatutnya tegak. Di antara dinding dan tanah mesti tegak. Pernah tak kamu lihat dinding dan tanah dia tak melekat? Dia macam terbuka sikit. Tak ada. Oh, sorry. Okey. Cikgu tertunjuk penyelesaian dekat situ. Okey, di mana kita tadi? Mesti tegak antara dinding dan tanah. Okey. So, yang ini X kuasa 2 sama dengan 6 kuasa 2 tambah 4.5 kuasa 2. Jawapannya adalah 36. Sini X kuasa 2. Sini jawapannya adalah okey, di mana 20.25. Tekan kalkulator. Ini semua kita tak boleh ingat kan. So tekan kalkulator je. Jawapan dia adalah X kuasa 2 56.25. Matikan kuasa 2, letak punca ni, mati. X equals to 7.5, 7.5. Maka berapakah panjang tangga itu? Panjang tangga itu adalah 7.5 meter. Selesai. Okey, dah habis rasanya apa yang cikgu nak ajar kamu untuk hari ini. Ada lagi satu subtopik, akas teorem Pythagoras. Okay, I will see you in another video for the final subtopic of this topic. Okay, that's all for now. Thank you. Bye. Okey, kita dah tamat kelas pada hari ini. Terima kasih sebab belajar. Cikgu sayang semua. Bye.